Baik, Assalamualaikum dan selamat pagi anak-anak murid cikgu. Baik, hari ini kita akan masuk bab 9 iaitu Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957. Okey, so sekarang ni kita nak menuju sebuah negara merdeka. Kita dah ada pilihan raya, kita dah lantik menteri-menteri untuk mentadbir, menguruskan negara kita. So kita kena ada, bila satu negara yang merdeka, kita nak capai satu negara yang merdeka, kita kena ada satu perlembagaan ataupun kita panggil undang-undang. Okey, yang perlu rakyat ikut, yang perlu pemimpin ikut. Okey, so kita kena ada satu perlembagaan. Yang kita panggil Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957. Okey. So saya ambil slide ini sepenuhnya daripada Cikgu Nur Azila Khalid daripada SMK Ulu Tiram Johor. Baik. So, kita tengok yang seterusnya. Okey. Sekarang kita nak tengok apakah usaha-usaha rundingan ke arah kemerdekaan. Okey. So, kalau kita tengok Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957, kenapa perlunya Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu ini? Yang pertama kerana kesungguhan Raja-Raja Melayu, pemimpin-pemimpin, rakyat-rakyat kita berusaha bersungguh-sungguh menuntut kemerdekaan. Sehingga kan membawa misi kemerdekaan ke London. Maksudnya pemimpin-pemimpin kita pergi berunding dengan kerajaan di London untuk mendapatkan kemerdekaan Tanah Melayu. Sebab pada masa itu kita masih lagi di bawah pentadbiran British. Okey. So apa matlamat rombongan ini? Kenapa susah-susah nak pergi buat rombongan ini? Matlamatnya untuk mendapatkan persetujuan daripada kerajaan British supaya memberikan kemerdekaan kepada negara kita. Memberi kemerdekaan kepada negara kita melalui satu agreement, satu perjanjian yang kita panggil Perjanjian Kemerdekaan Tanah Melayu. So bila ada perjanjian tersebut, ada black and white, barulah kita boleh kata kita dah sampai negara merdeka. Okey? Jadi berikutan persetujuan itu, dan setelah mendapat persetujuan daripada Raja-Raja Melayu, maka Suruhanjaya Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu dibentuk dan akhirnya menghasilkan Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957. Yang sampai sekarang ada yang ditambah baik dan sebagainya mengikut peredaran kan. Kita pegang kepada Perlembagaan Malaysia. Okey? Okey, baik. Sementara itu Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu ditangani sebuah negara yang merdeka. Dan kandungan dalam perjanjian ini berjaya menunjukkan nilai toleransi dan pengorbanan serta kerjasama rakyat demi kestabilan dan kemakmuran negara. Sebab apa cikgu kata itu? Sebab nak capai kemerdekaan, nak pergi buat rombongan perjanjian dan sebagainya, semua itu memerlukan toleransi, bertolak ansur, perlunya pengorbanan daripada rakyat, daripada pemimpin, perlunya kerjasama, muafakat antara rakyat dan juga pemimpin-pemimpin supaya apa yang matlamat yang hendak dicapai boleh kita capai pada ketika itu. Okey. So kalau kamu rujuk buku teks kamu, surat 214. Okey, 214. Dekat situ ada satu kronologi susunan peristiwa bermula November 1942, berlaku perundingan antara pihak Melayu dengan Parti Perikatan. Parti Perikatan, MCA, UMNO, MIC. Kemudian barulah ada rombongan kemerdekaan. Yang mana rombongan kemerdekaan kita mula bertolak daripada Kuala Lumpur ke Singapura 1 Januari 1956. Okey, kemudian 18 Januari hingga 6 Februari 1956, rundingan kemerdekaan kita di London yang membentuk Suruhanjaya Perlembagaan. Kemudian 9 Mei 1957, rombongan Tunku Abdul Rahman ke London untuk menambah baik. Tadi dah pergi untuk pujuk, sekarang nak tambah baik pula kandungan draft Perlembagaan Persekutuan Melayu. Dan 31 Ogos 1957, Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu Merdeka berkuat kuasa secara rasminya. Okey, sebaik saja kita mencapai kemerdekaan, masa tu jugalah perlembagaan itu diguna pakai secara rasmi. Okey. So sekarang kita nak tengok 9.1. Buku teks kamu muka surat 216 iaitu usaha-usaha untuk rundingan kemerdekaan. So macam saya cakap tadilah, pihak Raja-Raja Melayu
serta pemimpin-pemimpin yang dipilih oleh rakyat dalam pilihan raya sebelum ni kan. Dan pihak British telah mengadakan beberapa rundingan. Kenapa rundingan ini dijalankan? Ia adalah satu usaha merintis jalan ke arah kemerdekaan. Okey, sementara itu beberapa perubahan di dalam dan di luar negara mempengaruhi usaha kemerdekaan negara kita. Maksudnya sekarang dikatakan sini, yang pertama usaha nak capai kemerdekaan tu adalah daripada pemimpin kita sendiri. Pihak British pun sama, dia nak bagi dah kita berkerajaan sendiri. Itu faktor utama kita nak capai kemerdekaan. Sebab kerjasama pemimpin dan pihak British sendiri nak bagi kemerdekaan kepada kita. Selain itu juga ada faktor-faktor lain yang menyebabkan kita bersemangat nak capai kemerdekaan. Okey, yang pertama, kita tengok. Okey, saya ambil highlight. Okey, yang pertama. Baik, yang pertama sekali, apa faktor lain yang menyebabkan kita nak capai kemerdekaan? Kerana keadaan selepas Perang Dunia Kedua yang menyaksikan usaha membebaskan negara daripada penjajahan seperti di Mesir, India, Burma, Filipin. Okey, yang mana rakyat luar negara juga bangkit untuk menentang penjajah dan mencapai kemerdekaan. Ini adalah faktor lain yang mendorong negara kita untuk capai kemerdekaan. Maksudnya negara luar juga yang dijajah, mereka dalam masa yang sama mereka pun menuntut kemerdekaan supaya negara mereka dibebaskan. Okey, yang seterusnya ini kita panggil faktor luaran lah. Okey, faktor luaran. Ini pula dua ni kita panggil faktor dalaman. Okey, faktor dalaman. Faktor luaran maksudnya daripada luar, apa yang mendorong kita untuk capai kemerdekaan. Faktor dalaman maksudnya apa faktor-faktor dalam negara kita sendiri yang menyebabkan kita bersemangat nak dapatkan kemerdekaan. Okey. Faktor dalaman yang pertama adalah kerana kerajaan British memberikan jaminan bahawa mereka akan membantu Persekutuan Tanah Melayu untuk berkerajaan sendiri secepat mungkin. So kita boleh nampaklah sebelum ini mereka dah bantu kita dari segi pilihan raya kan. Okey, dah bantu untuk proses dekolonisasi, penurunan kuasa. Okey, melantik orang tempatan, membuat sistem ahli dan sebagainya. Itu kita dah nampak usaha British nak bagi kita berkerajaan sendiri. Okey, yang seterusnya juga pilihan raya umum yang pertama iaitu pilihan raya umum 1955. Itulah asas pembentukan perlembagaan ke arah berkerajaan sendiri. Kita dah buat pilihan raya, kita dah lantik siapa yang akan mentadbir negara kita, kita dah bentuk kabinet, dah ada menteri-menteri untuk tadbir dan urus negara kita. So, mestilah kita nak capai kemerdekaan baru ada betul-betul sepenuhnya pengurusan negara itu ditadbir oleh penduduk tempatan. Okey, orang tempatan. Okey. Okey, sekarang kita nak tengok kepentingan. Kepentingan rundingan kemerdekaan antara wakil-wakil Melayu dengan wakil perikatan. Kenapa pentingnya rundingan ke arah kemerdekaan? Kenapa perlu berunding untuk mencapai kemerdekaan antara Raja-Raja Melayu dengan parti perikatan ini? Okey, so Tunku Abdul Rahman dan wakil Raja-Raja Melayu menjelaskan perlunya misi rundingan ke London. Perlunya kita pergi ke London untuk berunding. Kerana kita perlu membincangkan yang pertama hal keselamatan. Okey. Yang kedua kita nak bincangkan lepas ni macam mana hubungan British dan juga Tanah Melayu. Dan yang seterusnya kita nak bincangkan perlembagaan negara ke arah kemerdekaan. Nak capai negara yang merdeka, yang bebas daripada penjajah, kita perlu ada undang-undang negara kita sendiri. Tak perlu ikut undang-undang negara luar. Betul tak? So, kenapa perlukan ini? KPH. Iaitu yang pertama untuk membincangkan hal keselamatan, untuk membincangkan tentang perhubungan antara British dan Tanah Melayu, dan yang seterusnya untuk membincangkan tentang perlembagaan negara kita. Okey. Okey, yang seterusnya juga dia kata ketika ini wakil-wakil Raja Melayu dan wakil parti perikatan mendapat sokongan segenap kaum tanpa mengira ideologi parti politik. Maksudnya semasa Raja-Raja Melayu berbincang dengan parti perikatan ini, mereka mendapat sokongan daripada pelbagai pihak. Kalau kita tengok sebelum ini, bila Raja-Raja Melayu berbincang dengan UMNO saja, mungkin ramai
parti-parti lain yang tidak menyokong. Tapi kita tengok di sini bila Parti Perikatan berbincang bersama-sama dengan Raja-Raja Melayu, ia mendapat sokongan daripada parti-parti yang tidak menyokong mereka sekalipun sebelum ini, menyokong mereka. Perlunya rundingan ini. Dia kata mendapat sokongan segenap kaum tanpa mengira ideologi parti politik. Jadi antara pihak-pihak yang menyokong perundingan ini termasuklah dia kata, okay, saya ambil sini pen. Termasuklah EEC Turaisingam, wakil orang Ceylon. Ceylon ni kalau kita tahu dia merupakan satu jajahan takluk British di India lah. So EEC Turaisingam daripada sana dia dah meletak di tanah Melayu. So dia pun menyokong rundingan untuk ke London. Selain itu juga ketua daripada Parti Negara iaitu Ahmad Bostaman pun menyokong. Selain itu, siapa lagi? Wakil Parti Buruh, wakil kaum Serani, semua menyokong perundingan ini. Dan Ahmad Bostaman menyeru agar semua rakyat menyokong usaha rombongan ke London ini. Maksudnya mereka semua sepakatlah perlunya rombongan ini mewakili negara kita, mewakili tanah Melayu pergi ke London untuk dapatkan kemerdekaan. Okey? Sebab mereka yang dipilih oleh rakyat dan mereka adalah pemimpin utama di tanah Melayu ketika itu. Okey. So ini adalah wakil-wakil yang bertolak yang akan mewakili tanah Melayu pergi berunding di London. Okey. So wakil daripada Melayu ada Menteri Besar Johor dan Menteri Besar Kelantan. Kalau wakil daripada Parti Perikatan, kita ada Tunku Abdul Rahman sebagai Ketua Menteri kita pada ketika itu, Datuk Abdul Razak Hussein, H. Ashley, Dr. Ismail Abdul Rahman. Tak silap saya ada lagi seorang, iaitu H. Astan. Okay? So, mereka mewakili negara kita untuk berbincang ke London. Okay. So kita boleh tengok kat sini macam mana pergerakan berlaku. Okay. Bermula di Kuala Lumpur. Okay, flight daripada Kuala Lumpur tu. Okay, Tunku Abdul Rahman berangkat dari Kuala Lumpur pergi ke Singapura dengan menaiki kapal terbang. Okay, pergi ke Singapura masih lagi naik kapal terbang. Okay, kemudian apa berlaku? Pada 1 Januari 1956 pukul 5 petang, rombongan kemerdekaan menaiki kapal laut. Mereka naik kapal laut pergi ke Karachi. Bergerak ke Karachi. Naik kapal laut yang bernama Asia berlepas daripada pelabuhan Singapura pergi ke Karachi. Okay. Kenapa dia naik kapal? Dia tak naik kapal terbang? Nanti kita cerita. Okay, kemudian bila rombongan ini singgah di Karachi, Pakistan, mereka baru menaiki kapal terbang daripada Karachi, barulah naik kapal terbang ke London. Okay, pergi ke London dan kemudian dari London pulang semula ke Kuala Lumpur. Masa patah balik tu mereka pergi ke Melaka dengan membawa perjanjian kemerdekaan kepada rakyat tanah Melayu. Okay, so mereka tiba di 14 Januari 1956. Kita merdeka 31 Ogos 1957. Setahun sebelum itu, rundingan telah diadakan. Kod mana pun kena capai kemerdekaan pada tahun hadapan 1957. Okey, itu adalah usaha yang dilakukan oleh kita punya pemimpin. Okey. Okey, so sekarang kita nak tengok, kamu boleh tengok muka surat 217. 217 kita nak cerita sikit. Kenapa daripada Singapura ni, rombongan Tunku Abdul Rahman dan juga Raja-Raja Melayu bergerak ke Karachi menggunakan kapal laut, tidak menggunakan kapal terbang. Rombongan Kemerdekaan Tanah Melayu yang diketuai oleh Tunku Abdul Rahman merancang perjalanan rombongan ke Karachi dengan menaiki kapal laut. Tujuannya adalah untuk menyusun perjalanan sebegini agar menggunakan masa pelajaran itu untuk berbincang dengan wakil Raja-Raja Melayu. Maksudnya dia saja ambil masa lama sikit. Bila naik kapal kan lama sikit masa yang diambil. Jadi masa tersebut digunakan sepenuhnya untuk berbincang dengan Raja-Raja Melayu supaya sama-sama mencapai kata sepakat. Mendapat persetujuan dua-dua pihak ni kena sama bersepakat
menyusun strategi untuk berunding dengan kerajaan British. Okey, nak putus